Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhimpunan dan pertemuan dalam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan kita sebagai manusia yang sedang menuntut ilmu insya-Allah. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita melihat dan menonton televisyen, kita membaca akhbar, dunia kian hari kian ditimpa dengan bencana. Dunia kian hari kian ditimpa oleh berbagai-bagai dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul tanda tanya dalam kehidupan manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita? Ataupun akan datang tanda tanya kepada kita. Mengapakah musibah ini berlaku dalam kehidupan manusia? Sebenarnya jawapan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala sebut dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yurja'un. Allah taala menyebutkan berlakunya kepasadan, kerosakan sama ada di laut dan di darat. Semuanya ini kata Allah SWT bima kasabat aydin nas. Ini adalah kerja tangan manusia itu sendiri. Maka apabila manusia melakukan perkara-perkara kerosakan di atas muka bumi ini, Allah datangkan balak bencana ini untuk manusia juga. Liyuziqahum ba'dallazi, untuk Allah SWT rasakan setengah daripada mereka yang melakukan itu. Moga-moga la'allahum yarji'un, moga-moga mereka ini akan kembali pada jalan yang benar. Artinya, moga-moga mereka kembali tidak akan melakukan perkara-perkara fasad, perkara-perkara yang boleh merosakkan alam ini, perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan manusia seluruhnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat berbagai-bagai perkara berlaku, berbagai-bagai musibah berlaku dalam hidup manusia ini, mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Apakah peranan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifatullah, sebagai orang yang dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir alam ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadi pada paparan kali ini, saya ingin memaparkan kepada sidang penonton dari segi pendekatan Islam, apakah peranan masyarakat itu sendiri agar mereka, agar alam ini, agar alam sekitar ini dan sebagainya tidak akan berlaku cemar dan tidak akan berlaku porak-poranda, dan dengan arti kata lain tidak akan berlaku musibah yang manusia itu sendiri akan menerimanya. Yang pertama sekali sidang penonton, semua kerja ini sebenarnya mesti dikaitkan dengan kerja manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah taala menyebutkan bahawa yang pertama sekali, apa cara, apa teknik sekalipun, manusia tidak boleh lari daripada meletakkan tahap pertama ini, iaitu manusia itu mesti beriman dengan Allah. Artinya untuk membina alam ini, untuk menjaga kesejahteraan alam ini, untuk menjaga segala perkara-perkara yang telah ada di atas muka bumi ini, sama ada perkara-perkara fitrah, perkara-perkara semula jadi, seperti bukit bukau, kayu-kayan dan berbagai-bagai lagi, juga perkara-perkara yang dibuat oleh manusia dengan peralatan-peralatan yang sedia ada, dengan teleponnya, kabel elektriknya, dan berbagai-bagai lagi, supaya mereka tidak akan berlaku kecurian berbagai-bagai. Apakah peranan manusia pertama? Peranan pertama,
disebut dan disepakati oleh ulama bahawa manusia itu mesti beriman dengan Allah dan beramal dengan suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Ini yang pertama sekali. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebenarnya kaitan iman dengan kerja atas muka bumi ini adalah merupakan suatu yang cukup intim. Sebabnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan melakukan kemungkaran. Orang-orang yang beriman, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang walaupun tidak merosakkan dirinya, tapi perkara ini boleh merosakkan orang lain. Orang beriman tidak akan lakukan perkara ini. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan bahawa Allah SWT sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala menceritakan satu penegasan. Kalaulah penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah negara, mereka beriman, bertakwa, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Ta'ala buka keberkatan untuk mereka. Keberkatan ini Allah jadikan hidupnya aman damai. Allah jadikan hidupnya cukup senang lenang. Allah jadikan hidupnya cukup ceria. Kenapa? Karena beriman dan bertakwa. Dan arti kata lain, hilang rasa gundah gulana. Manusia tak resah gelisah, tak ada bimbang. Kalau semua manusia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluar rumah, balik kampung. Kita keluar rumah, kemana-mana saja kita pergi, kita tak bimbangkan rumah kita dicuri atau dipecah. Kenapa? Semua orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda keberkatan yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Tapi bila Allah Ta'ala tarikkan keberkatan ini, kita nak keluar rumah, kita bawa kunci hampir sekilo. Kunci gate, kunci gerai, kunci pintu. Semua kita kunci. Hingga kan dapur gas pun kena kunci juga. Jadi sedang penonton, tengok ini bila Allah Ta'ala tarik keberkatan dalam hidup manusia. Sebabnya tidak beriman dan tidak bertakwa pada Allah SWT. Itu yang pertama. Dan insya-Allah selepas ini, jangan ke mana-mana, saya akan paparkan peranan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh manusia, insya-Allah. Kehancuran sebuah perkawinan kerana kehadiran orang ketiga. Satu perjanjian yang membuatkan ada yang terluka dan merana. Bagaimana kalau semua rahasia ini terbongkar? Kamu melakukannya untuk uang. Pengorbanan seorang isteri lantaran kekurangan diri. Isteri untuk suamiku. Setiap Jumaat hingga Ahad, 6 petang di TV3. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Berbalik pada perbincangan kita sebentar tadi. Bahawa jika manusia tak beriman, tidak bertakwa, Allah SWT akan tarik keberkatan. Keberkatan itu yang paling nyata sekali, iaitu berlakunya resah gelisah manusia. Dan sebab itu di hujung ayat tadi Allah Ta'ala menerangkan, mengapa Allah SWT datangkan balak bencana untuk manusia ini. Resah hati, tak senang dan berbagai-bagai lagi. Kenapa? Kerana manusia mendustakan Allah Subhanahu Taala. Jadi sedang penonton, marilah kita lihat balik. Sebab itu kita nak bina manusia beriman. Kita bina keluarga beriman, kita bina masyarakat beriman, kita bina penduduk kampung beriman dan semua sekali beriman agar kita menjadi manusia. Yang mainkan peranan untuk membina keimanan ini bukan tugas seorang, bukan tugas dua orang, malah semua sekali untuk membina balik manusia agar beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya disebutkan, apakah peranan manusia bagi menjaga persekitaran ini? Yang keduanya, bahawa manusia mestilah menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri dan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua. Sebab itu dalam kehidupan manusia, seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, kita jangan lupa bahawa kita yang pertama sekali, jangan kita mementingkan diri sendiri.
Sebab itu pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat disebut dalam riwayat mengatakan bahawa sahabat ini kebetulan rumah dia terlalu banyak tikus. Tikus cukup banyak. Apabila tikus terlalu banyak, dia bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata, bagaimanalah rumah saya itu banyak sangat tikus. Maka saranan-saranan daripada para sahabat mengatakan, wahai sahabat, jangan sehatilah. Tikus lawannya kucing. Jadi nak hilangkan tikus, maka kita pelihara kucing. Tikus takut dengan kucing, maka tak ada masalah. Sahabat terjawab sebagai manusia yang tidak mementingkan diri. Dia kata, memang benar, idea itu memang sudah tahu dah. Kalau saya pelihara kucing, kata dia, tikus akan lari. Dan ke mana tikus itu lari? Mesti tikus itu lari ke rumah jiran-jiran saya juga. Rumah saya tak ada tikus, rumah jiran saya ada tikus. Maka bagaimana dengan jiran saya? Ini gambaran seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mementingkan diri. Sebentar lagi. Untung sendiri saja, dia ikut suka dia. Kata Allah SWT, sukakah kamu? Afa amina ahlal qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Allah Ta'ala menyebutkan, apakah merasa aman? Kata Ta'ala, penduduk sebuah negeri, ketika mana kami datangkan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana mereka sedang nyenyak tidur, kami datangkan kepadanya balak bencana, kami datangkan kepadanya porak-peranda, datangkan kepadanya musibah dan berbagai-bagai lagi. Apakah mereka berasa aman? Ini yang kita kena fikirkan. Banding dengan diri kita. Kita senang tidur. Orang-orang lain dengan sebab kerja kita, mereka sedang tidur. Mereka dilanda bencana. Apakah, kalau kena pada kita, apakah kita berasa aman? Ini Allah Ta'ala sebutkan. Walaupun kita lena tidur dan orang lain tak lena tidur, tak jadi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, awa amina ahlal qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman? Apakah kita berasa aman? Kalau kita sedang bermain-main, kita sedang jogging-jogging, kita sedang bersantai, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan balak bencana kepada kita. Seronokkah kita? Begitulah kalau kita nak bandingkan. Kita relax saja, sedang bersantai. Orang lain bagaimana? Sebab itu nak fikir bersama. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu kita jangan jadi manusia yang mementingkan diri. Lakukan perkara dan pikirkan orang lain juga. Jangan kita pikirkan kita. Kalau kita pikirkan kita semata-mata, maka orang lain menerima musibah daripada kerja kita itu. Sebab itu kalau kita ambil contoh hari ini di jalan raya, semua orang nak laju. Semua orang nak laju. Semua orang nak tunjukkan kehebatan memandu masing-masing. Tapi pikirkah kita, ada di antara orang lain yang menerima musibah daripada kerja kita itu? Maka sebab itu jika manusia masih lagi dalam suasana begini, maka habislah manusia. Ini yang kedua yang kena jaga manusia. Sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalaulah manusia semua mementingkan diri, bagaimanakah keadaan masyarakat? Itu kalau kita lihat bagaimana dengan keadaan-keadaan kehidupan atas muka bumi Allah SWT. Dalam ayat-ayat lain Allah SWT menerangkan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan alam ini begitu indah. Allah jadikan bukit-bukit itu sebagai pasak kepada bumi ini. Allah jadikan pohon-pohon kayu, Allah jadikan laut dan berbagai-bagai. Bila kita lihat pada proses penyejatan dan berbagai-bagai lagi, semua ini memainkan peranan penting. Bagaimana perlunya air yang bersih untuk berlaku penyejatan dan akan ditarik di air hujan turun balik. Sebab itu kita takut berlaku hujan-hujan asid. Kenapa? Kerana kerja tangan manusia. Dan begitulah perkara-perkara lain. Sidang penonton, sebab itu kita kena fikir balik, renung balik. Apakah kita suka alam ini begini? Sebab itu kita kena ingat, Allah SWT jadikan semua ini untuk kita dan seluruh umat manusia seamnya. Yang seterusnya saya nak paparkan juga. Kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebagai manusia yang sudah mendapat keuntungan daripada alam ini, berapa orangkah di antara manusia yang lain yang sedang menderita? Mari kita fikirkan bagaimana keadaan ini. Sebab itu dalam kehidupan ini, jangan lupa Allah SWT menegaskan dalam Al-Quranul Karim bahawa manusia ini wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hars wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Allah Ta'ala sebutkan bahawa kata Allah SWT, dan mereka ini apabila mereka berpaling perkerjanya dan usahanya, maka dia merosakkan bumi, merosakkan tanaman
dan Allah tak suka orang yang macam ni. InsyaAllah selepas ini saya akan paparkan lagi berhubung bagaimanakah keadaan masyarakat, keadaan manusia yang mereka berpaling daripada kehendak Allah SWT sebenar hingga ia merosakkan alam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Fikiran yang cerdas datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Rasulullah sentiasa menganjurkan agar umatnya melakukan riadah. Berkuda merupakan riadah yang dianjurkan dalam Islam. Saksikan Al-Hidayah bersama kami. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Berbalik kita pada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia tidak melakukan tawalla sa'a fil ardi, maknanya tidak melakukan usaha kerja yang bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka melakukan kepasadan, melakukan kerosakan, sama ada kerosakan tanaman ataupun kerosakan perkara-perkara lain atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebab itu Islam menyuruh kita supaya kita bekerja dengan kerja yang Allah SWT redha. Satu. Yang kedua, kerja yang kita lakukan atas muka bumi ini, biarlah kerja itu, seperti mana saya katakan tadi, kerja menguntungkan ramai orang. Jangan kerja yang menguntungkan seorang saja. Sebab itu kalau kita tengok contoh, bagaimana kisah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Saya nak ambil contoh. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Uthman seorang manusia yang tidak mementingkan diri ini. Ketika mana pada ketika itu disebut berlaku kemarau besar di Madinah. Uthman membeli barang yang cukup banyak. Dan apabila orang-orang Yahudi nampak barang-barang dagangan yang datang begitu banyak, berpuluh-puluh ekor unta yang membawa barang dagangan tadi datang ke Madinah. Datanglah pedagang-pedagang Yahudi berjumpa dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia kata, "Ya Uthman, jualkanlah kepada kami barang-barang itu. Kami sanggup membeli beberapa kali ganda." Mereka menawarkan sekali ganda, Uthman tak mau. 2 kali ganda, Uthman tak mau. 3 kali ganda, Uthman tak mau. Lalu Uthman menjawab, "Sudah ada," kata Uthman, "orang yang ingin membeli barang aku tu." Orang Yahudi tanya, "Siapa dia?" Uthman kata, "Orang nak beli barang aku itu, yang nak membeli barang aku itu, dia nak bayar 10 kali ganda." Kata orang Yahudi, "Mana ada di antara pedagang-pedagang di Madinah ni yang sanggup bayar 10 kali ganda? Melainkan kami saja yang sanggup bayar 2 kali ganda." Uthman kata, "Ada, Allah. Allah akan membayar setiap kebaikan yang saya lakukan ini 10 kali ganda." Lalu Uthman ketika itulah, kalau Uthman berniaga, garanti Uthman untung 2-3 kali ganda. Sebab semua orang pada ketika itu dalam keadaan susah. Semua orang dalam suasana cukup gawat, inginkan makanan dan berbagai-bagai lagi. Dan ada juga Yahudi dah nak membeli 2-3 kali ganda. Kalau Uthman fikirkan keuntungan sendiri, lantas dia jualkan semua sekali. Uthman tidak. Lalu Uthman memanggil semua orang-orang Islam di Madinah khasnya pada ketika itu datang untuk mengambil secara percuma barang-barang itu. Dan Uthman telah sebutkan bahawa Allah Ta'ala akan berikan kepadanya 10 kali ganda. Sidang penonton, kita nampak ini seorang manusia yang nak jadikan model dalam kehidupan membentuk, membina masyarakat dalam menjaga persekitaran ini. Jadi Uthman tidak mementingkan diri, tidak mementingkan keuntungan pada ketika itu. Pada ketika itu, yang penting manusia lain merasa nikmat terhadap kekayaan, terhadap apa yang ada padanya. Jadi inilah bentuk yang kena contoh sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita jangan lupa peranan kita. Yang ketiga, mesti ada pencegahan bersama. Pencegahan bersama. Maksud saya ialah, kita sebagai manusia beriman bertakwa pada Allah Subhanahu Taala, jika ada kemungkaran, sama-sama bergandeng bahu
untuk mencegah kemungkaran itu ataupun mencegah perkara-perkara yang boleh merosakkan. Jangan ada di antara kita yang membuat perkara, bila berlaku perkara kerosakan, buat tak tahu saja dengan beranggapan bukan hak kita. Sebagai contohlah, kita ambil contoh. Kita sedang berjalan saja, jumpa dengan kumpulan remaja ke kumpulan orang-orang yang tak tentu arah ni, sedang nak merosakkan telefon awam lah, kita ambil contoh. Goncang-goncang nak keluarkan duit, ketuk-ketuk dan berbagai-bagai lagi. Yang bakar pun ada. Kita tengok, buat tak tahu je. Kita kata bukan yang kita punya, Telekom punya, bukan aku punya. Maka inilah satu perkara yang boleh merosakkan alam ini sebenarnya. Bila manusia semua merasa itu. Kalau bukan hak dia, tak apa, itu tak punya pasal lah. Asalkan jangan yang saya. Kalau hak saya, tak boleh. Ini yang bukan yang saya punya. Kalau semua manusia begini, hancur alam ini. Sebab itu sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, kita mesti ada satu perasaan, satu semangat mencegah bersama. Semua orang berperanan mencegah kemungkaran. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, ada manusia ini, kata Rasulullah SAW, inna minan nas nasun mafatihu lil khairi wa maghaliqu lisyarri. Ada manusia ini satu kumpulan mafatihu lil khairi. Dia sedang melakukan, buat perkara-perkara baik, menganjurkan kebaikan, promosi sana, promosi sini, alan sana, alan sini, yang baik-baik. Tapi tak kurang juga. Ada kumpulan yang kedua yang sedang menutup balik perkara-perkara baik tadi. Yang baik disembunyikan, maka dia mengeluarkan yang dia punya, perkara-perkara mungkar, dipaparkan yang mungkar. Arti berlawanan antara yang nak buat baik, yang nak buat mungkar. Mereka sering promosi, saling promosi. Maka siapa yang menang? Jadi kalaulah ada kumpulan nak buat baik, kumpulan yang tidak suka kepada kebaikan, maka kita gagal untuk membentuk kestabilan atas muka Allah SWT. Dengan arti kata lain, kita gagal membina suatu kestabilan dalam membentuk, dalam menyelaras dunia yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Dengan arti kata lain juga, kita gagal membina alam sekitar yang kondusif ini. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu dalam kehidupan ini mesti ada unsur-unsur sama-sama mencegah. Kalau kita hidupkan suasana dalam kehidupan, sama ada di kampung, di mana-mana saja, mana-mana kemungkaran yang ditemui, orang dengan penuh rela hati kerana Allah Subhanahu Taala mencegah kemungkaran itu. Orang dengan penuh rela hati, masyarakat yang bertanggungjawab dengan penuh rela hati mencegah kemungkaran ini, insya-Allah, maka sedikit sebanyak akan terhalanglah kemungkaran ini, dan insya-Allah alam sekitar akan jadi baik. Tapi sebenarnya oleh kerana kita beranggapan bukan hak kita, bukan tanggungjawab kita, bukan milik kita, maka itulah yang kita susah hati. Sebab itulah hari ini berlaku di mana-mana saja. Kadang-kala pecah rumah depan muka jiran. Dia tak ambil hal. Dia ingat apa, dia biarkan saja itu awak punya pasal, rumah-rumah awak. Dia ingat begitu saja. Sedangkan tengok-tengok habis barang dia angkut dengan lori. Apa nak jadi? Kerana kita tidak ada unsur mencegah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kehidupan ini, kalau ada unsur-unsur ini, insya-Allah kita akan dapat membina alam ini, dapat menjaga persekitaran dengan baik ini. Dan dengan ini Allah redha kepada kita, dan insya-Allah Allah tidak akan datangkan kemurkaannya, dan Allah Taala tidak akan turunkan musibah. Tapi oleh kerana ada yang sedikit membuat baik, ramai melakukan kemungkaran, musibah itu kita rasakan bersama. Insya-Allah moga-moga Allah Taala hindarkan kemungkaran, Allah hindarkan perkara-perkara musibah pada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercalar pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang merekam disirami darah, kemelut melanda tiada kesudahan, kemusnahan bermaharajalela yang lemah menjadi mangsa.